Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, anda bersama dengan saya Syamsul Debat dalam program Jom Borak Poso. Jangan kita borak yang sesio, kita borak bono-bono yang bermanfaat. Hari ini tuan-tuan dan puan, kita akan membicarakan satu topik yang menarik, iaitu soal hati di tempat kerja. Dan hari ini dalam membicarakan topik ini, saya tidak bersendirian. Bersama dengan saya adalah Tuan Haji Izzuddin Ghazali yang merupakan kaunselor di Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Bukan Indonesia atau Malaysia. Apa khabar Tuan Haji? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Tuan Haji, sebagai permulaan ni kan, hari ni topik-topik kita ni, biasalah. Kalau tengok bab isu kaunseling di tempat kerja ni, soal hati, jiwa ni kan. Staff-staff ni apa sebenarnya yang selalu mungkin orang kata dilema staff-staff ni yang biasa ditangani oleh kaunselor biasanya. Apakah isu dia? Okey, baik. Terima kasih saudara SD atas jemputan ke program ni, dan alhamdulillah untuk staff-staff, kalau kaki tangan ni ialah manusia kan, dia ada 4 elemen utama. Pemikiran, emosi, tingkah laku dan juga sosial. Kan? So dari segi pemikiran tu kadang-kadang dia terganggu. Sekarang ni dalam dunia sosial media ni, bila tengok orang ada tu, dia pun nak ada juga. Tu sakit tu. Tu sakit tu kan. Lepas tu hati, bila tengok orang dapat lebih sikit, hati mula terasa. Kocik hati kan. Betul. Tak payah hati, banyaklah tak payah hati, sakit hati, terasa hati, banyak cerita pasal hati ni, banyak cerita kan. Lepas tu dari segi fizikal pula, ada juga kaki tangan yang nak berhemat tapi ada halangan dari segi dia punya keadaan fizikal, mungkin dah sakit macam-macam dan sebagainya. Kemudian juga dari segi sosial lah, dari segi sosial mungkin dah tak bergaul dengan kawan ke kan, dah buat hal sendiri ke. Itu antara isu-isu yang biasanya banyaklah yang dirujuk, dan kebanyakannya berkaitan dengan sikap diri kita sendirilah. Jadi adakah masalah-masalah kat tempat kerja ni kita boleh anggap macam, kalau ada yang berpandangan macam ni, dia kata alah biasalah masalah kerja, peduli denganlah, happy go lucky, peduli. Adakah tu yang sesuainya ataupun ia perlu dikongsi untuk diselesaikan, atau apa pandangan Tuan Haji? Okey, baik. Sebenarnya setiap orang ni keupayaan diri mereka ni tak sama. Tak sama. Tak sama, sebab pengalaman perjalanan hidup kita ni berbeza-beza. Saya tak nafikan ada orang memang dia gunakan kaedah satu yang biasa saya dengar, layankan je lah. Layan so kan? Dia layan je lah kan. Apa yang orang ni layan. Orang cakap macam mana pun, dia macam tu ke kan? Macam tu ke kan. So dia tahu lepas hari ni mesti esok, lepas Isnin mesti Selasa. Dia layan je lah kan. Tapi kekuatan orang tu dengan orang lain mungkin tak sama. Sebab tu masa kita duduk, itu kira kuat lah tu, dia boleh layan tu. Kira kuat lah tu, sebab mungkin pengalaman-pengalaman dia lah. Macam contohnya kadang-kadang ada staff yang kena bodoh, perkataan bodoh oleh bos dia. Kan? Bodoh hari-hari. Bodoh. Padahal ada orang tu dia biasa je. Alah, biasalah kena bodoh. Sebab dia daripada kecil lagi memang dah dibodoh kan. Oleh orang lain lah kan, kawan ke apa kan. Contoh lah. Tapi ada orang dia tak biasa dibodohkan. Jadi bila dia masuk kerja, dah umur dah 50-an, tiba-tiba kena bodoh dengan bos. Perkataan bodoh tu sangat menghantui. Bos muda lah lagi. Kan. Tercabarlah pula dia punya ego dia dan sebagainya kan. Penerimaan tentu tak sama. So bila malam kan nak tidur pun teringat bos kobar dan bodoh bona ke dan ni torok ke. Dia mula mengganggu pemikiran dia lah. So itulah kata boleh gunakan kaedah tu, tapi tak semua orang menggunakan kaedah yang sama. Sebab yalah, pengalaman hidup masing-masing berbeza. Sebab tu bila dalam sesi kaunseling, kita akan timbang tara apa sebenarnya kekuatan klien tu sendiri. Untuk kita bantu dia. Bukan kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Akhirnya layankan satu kaedah. Satu kaedah lagi, kaedah dia tak boleh terima, tapi dia tak selesaikan. Dan satu lagi kaedah, dia pergi mengadu pada kaunselor, mungkin kaunselor boleh bagi saranan supaya untuk positifkan benda tu. Betul. So kita lepas ni nak tanya Tuan Haji, apa keburukan layan tu dengan apa keburukan kalau dia dah tension tu, dia tak mengadu pada kaunselor tu pihak yang sepatutnya. Apakah kesannya? Jadi sebelum Tuan Haji jawab cerita tu, soalan kita tu, kita rehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini. Setiap hari pelbagai tempat ceramah dan juga aktiviti yang saya lakukan. Mulakan hari dengan susu kambing Al-Amr supaya dapat memberikan tenaga dengan adanya kurma dan madu serta membuat badan saya lebih segar dan sihat.
Kepada yang belum cuba, cepat dapatkan. Kepada yang telah pun cuba, teruskan amal secara konsisten supaya memberi kesan kesihatan lebih baik pada tubuh badan anda. Maka, dapatkan segera sementara stok masih ada. Alhamdulillah, kembali lagi dalam program Jom Borak Poso. Kita masih lagi bicarakan soal hati di tempat kerja. Jadi tentang persoalan tadi, keburukan melayankan dengan keburukan kita tak menyelesaikan masalah tu dan kita menanggungnya dengan senyap-senyap dan sebagainya. Macam mana tuan? Okey, so maksudnya kalau kita gunakan kaedah layan kan tu kan. Dia sebenarnya manusia ni sampai satu tahap dia akan rasa payah, susah kan. Dia akan fed up dan bila bekerja tu dia mulalah motivasi dia menurun kan. Itu yang kadang-kadang kalau kita jumpa staff kita pagi dia ada, petang dia tak ada. Kadang-kadang hari ni dia ada, esok dia tak ada. Kan dia suka hati dia je. So mungkin dari segi motivasi dia dah berkurangan lah. Sebab nak menggunakan kaedah layan ni dia mesti ada kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Satu, dia ni memang jenis orang yang memang susah, memang pengalaman pekerjaan dia tu memang sangat struggle lah. Dia nak sampai ke tahap tu macam-macam liku yang dia kena lalui. So orang yang betul-betul kuat je boleh gunakan kaedah tu. Okey. Satu lagi kaedah ni bila dia datang jumpa kaunselor, so kita akan bincang mana satu kekuatan dan juga kelemahan dia. Kita akan duduk, bincang, tanya, dan kalau dia yang dia sesuai, so kita suruh dia balik try and error dulu. Buat boleh ke tak? Lepas tu besok nanti mungkin seminggu ke apa datang balik macam mana. Kalau dia kata okey, lepas dia dah try macam-macam kaedah tu, dia dah nampak jalan tu cantik, okey lah, maksudnya sesuai lah tu. So kalau dia kata tak boleh, saya dah try yang ni tak boleh juga. So kita cari lagi mana ruang-ruang yang boleh kita bantu dia lah. Macam tu sebab bila kita bincang tu macam tu lah keadaan dia. Kalau tengok merujuk pada sekarang kita berada pada bulan Ramadan. Kebiasaannya apakah tekanan yang paling biasa berlaku pada staf pada bulan Ramadan? Okey, baik. So kalau bulan Ramadan ni biasanya bulan ni yalah dia pertama sekali kerja tu jadi mudah atau susah bergantung kepada individu di persekitaran lah. So kita kena tengok faktor yang berdasarkan kajian, faktor yang menyumbang kepada keseronokan bekerja ni salah satu dia adalah bos. Dia berada tingkat yang paling tinggi sekali bos ni. So kadang-kadang bila dia contohnya bulan Ramadan dia boleh balik untuk uruskan anak tapi tak boleh nak uruskan kan. Dia nak balik awal untuk sediakan makan minum, mungkin itu halangan juga sebab bos tak benarkan sebab ada kekangan-kekangan tertentu kan. So kadang-kadang banyaknya halangan tu yang menyebabkan bila bulan Ramadan ni dia terganggu, banyak faktor lah kat situ. Jadi macam mana kalau saya katakan mungkin gangguan tu kerja tak sangat. Luar kerja tu. Jadi sejauh mana gangguan persekitaran dekat luar ni mengganggu tugas. Sebab ada kalau kita tengok di barat kadang-kadang mereka boleh asing kan tu. Keluarga-keluarga lah ni kawan-kawan tapi kerja dia buat kerja dia memang tip top. Tapi di Malaysia saya rasa susah sebab persekitaran sering kali mengganggu kerja. Jadi nak pula bulan Ramadan kan mungkin contohlah dari segi masalah kewangan. Tak lama lagi nak raya. Ini minta macam-macam. Contohlah. Jadi ada sejauh mana dia mengganggu ni persekitaran ni? Memang kalau kita tak mampu nak kontrol persekitaran kita dan dia memang akan mengganggu kita lah. Dan berdasarkan sejauh mana dia mengganggu tu bergantung kepada bagaimana seseorang tu menguruskan masalah tu. Kalau cerita pasal isu kewangan, saya rasa semua orang ada. Kan? Kalau kita cerita pasal isu keluarga, semua orang ada isu. Tapi bagaimana dia menguruskan keadaan tu lah. Sebab memang tak dinafikan persekitaran akan membentuk sikap seseorang. Kalau bulan puasa ni, contohnya lah, kalau waktu rehat tu, biasanya kalau kita dalam kerajaan contohnya, dia akan bagi ada fleksibel masa lah. So maksudnya tak ada rehat tengah hari, tapi dia akan dapat balik awal biasanya contohnya kan. So bila tak ada rehat tengah hari tu, apa yang kita buat? Ke mana kita pergi? So kalau kita duduk dengan kawan yang mungkin baca Quran, pada bulan Ramadan tu kita dapatlah baca Quran sekali. Saham yang baik-baik. Kalau kita duduk dengan kawan yang ponek hari ni, panas hari ni kan, lolap lah, memang lolap lah bulan puasa. Macam tu lah. So dengan siapa kita berkawan ataupun dengan dekat kelompok mana kita berada tu, itu pun mainkan peranan juga. Okey, jadi selepas ni kita akan berehat sekejap.
Dan kita nak tanya Tuan Haji Izzuddin pula tentang, dia sebut tentang perusahaan kewangan. Kebanyakan sektor kerajaan sekarang ni, dia ada satu dasar. Kalau nak buat pinjaman, kalau dia ada komitmen bayar kereta, bayar rumah, akhirnya balance dia, gaji bersih dia tu pastikan ada lagi berapa puluh persen. Untuk contohnya 30% lagi, ada yang 40%, supaya dia masih lagi boleh apa orang kata boleh menggunakan untuk kegunaan diri sendiri. Jadi kita nak tanya, apakah rasionalnya dari segi psikologinya benda ni perlu dilaksanakan. Betul. Jadi kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini. Susu kambing Al-Am ini merupakan susu kambing yang istimewa. Susu kambing Al-Am campuran madu dan juga kurma. Tak ada bau hamis kerana tak menggunakan kambing dari Malaysia, tapi menggunakan kambing daripada Holland, Belanda. Memang tak ada bau hamis. Ini barulah rasa susu kambing yang terbaik. Ingat susu kambing, ingatlah Al-Am. Maka dapatkan yang original, dapatkan sementara stok masih ada. Alhamdulillah, masih lagi dalam program Jom Borak Poso. Kita buat yang bermanfaat, jangan borak yang sia-sia. Jadi Tuan Haji, apa rasional dan kesan daripada psikologi pekerja, kenapa kita kena kontrol pengurusan kewangan ni, sehingga kan gaji tu pun diletakkan syarat supaya jangan balance gaji ni tu dah tak ada apa-apa dah. Kadang ada tinggal RM50 aja kan. Ya, macam mana Tuan Haji? Baik, terima kasih SD. Memang sebenarnya kadang-kadang bila kita bincangkan isu keuangan dengan juga penjawat awam ataupun dengan pekerjaan ni, orang ingat dia asing-asing. Masalah kewangan lah. So dia takkan kena mengena dengan masalah emosi, keluarga ke apa. Sebenarnya dia ada saling berkait kan. Bila mana duit tak cukup nak menguruskan hal ehwal rumah tangga yang lain, so itulah mula nak pinjam sana kan. Nak korek sana. Lepas tu dah mula dengan adik-beradik. Adik-beradik tak bagi pula. Dah bergaduh pula dengan adik-beradik kan. Kadang-kadang minta dengan mak ayah pula. Dah sampai mak ayah pula terbeban dengan hutang ataupun dengan kewangan yang kita ada. So sebab itulah salah satu cara dan kaedah yang terbaik adalah mengawal dari segi jumlah gaji yang kita ada tu dan berapa persen yang kita boleh pinjam dengan kerajaan. Sebab kadang-kadang ada orang kata dia nak pinjam ni, dia nak overlap, nak tutup yang lamanya loan kan. Tapi sebenarnya dia dah ada 2 loan kat situ kan. Dari segi institusi keuangan memang sangat menggalakkan lah. Dah orang datang jumpa nak minta tolong, dia tolong lah kan. Tu. Lagi satu, kerajaan potong gaji biasanya. Kan, takkan lari punya lah. Jadi macam mana pula dari segi cara hidup, gaya hidup sebagai kata kerajaan, penjawat awam ataupun kerja makan gaji kan. Jadi macam mana pandangan Tuan Haji yang perlu setiap orang pekerja ni dalam hati tu kena pasakkan apa basic yang dia kena letakkan supaya orang kata gaya hidup tu sesuai dengan pendapatan dia. Macam mana tu tadi? Okey, baik. Sebenarnya kalau nak cerita pasal duit ni, berapa banyak pun tak pernah cukup lah kan. Sebab itulah kata tadi, kadang-kadang tekanan daripada persekitaran kan. Kita tengok orang beli kereta baru, kita pun nak beli kereta baru kan. Ada orang ada rumah baru, kita pun nak beli rumah baru. Kadang-kadang bila dah masuk rumah baru pula, peralatan dalam rumah dan sebagainya. So banyak duit yang kita perlukan. Cuma yalah, saya rasa ramai dah yang nasihatkan kan. Nak kata kumpulan pelaksana, contohnya kumpulan pelaksana ni dia grade bawah 40 kan. Dia tak boleh hidup mewah sebab kadang-kadang ada setengah-setengah mereka ni dibenarkan untuk berniaga kan. Mendapat kebenaran daripada bos kan, dia boleh berniaga, so tak ada masalah lah. So dia boleh berniaga. So dengan duit tu dia ada duit tambahan. Tetapi selalu saya nasihatkan, kalau kita terlampau cari sangat duit tambahan ni, sampaikan kesihatan kita terjejas, so apa gunanya? Betul. Kan? So bekerja beria siang dan malam, lalas sakit. So dah hilang dah langsung punca pendapatan tu. Betul, nak menikmati pun tak boleh. Tak apa dah. Sebab dah sakit kan. Nak makan tu tak boleh, makan ni tak boleh. Jadi kalau dari segi keuangan ni, ramai yang menasihatkan berbelanjalah mengikut keperluan yang ada kan. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita tak perlukan, tetapi kita nak juga disebabkan kita tengok orang lain pun ada. Itulah kekuatan yang sebenarnya kita perlu ada lah. Sebab dan kita pun tahu keadaan ekonomi kita sekarang ni di masa akan datang kan. So dengan kita kos, bimbang keadaan kos makin meningkat kan. Kita tak boleh jangka lah. Kita tak boleh jangka. Dia sebenarnya kalau kita ada duit RM10 sekarang ni,
kita tak boleh makan RM10 satu hari lah. Kalau ada duit dalam poket tu ada RM10, mungkin RM5 kita makan RM5, Betul. kita kena standby. Betul. Kan? Boleh juga kalau ada RM10 kita makan RM10, tapi kalau berlaku emergency apa-apa, dah tak ada dah. Tapi ramai yang hari ni berlaku SD, dia ada RM10 tapi dia makan RM15. RM5 lagi mana datang tu? Dia pandai lah pinjam memano apa benda kan. Itu yang bahaya. Itu yang mengganggu Jadi sebenarnya. benda ni akan mengganggu kita. Inilah soal hati dalam yang kita boleh lihat dalam sektor pekerjaan. Dan pelbagai lagi masalah yang tak sempat kita bincangkan. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan ke mana-mana sebab ada lagi yang nak kita bincangkan bersama dengan Tuan Haji Izzuddin yang lebih menarik lagi. Jadi jangan ke mana-mana.